Bismillah. Bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput kepada tuan pengisi ke tempat yang disediakan. InsyaAllah kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang dihormati, yang di-Pertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2021-2022 Ustaz Ahmad Mujahid bin Mat Zakwan. Timbalan yang di-Pertua 1 Ustaz Muhammad Hazim bin Sabli. Timbalan yang di-Pertua 2 merangkap Raisa Berkesam Ustazah Anissa binti Ngah Ilyas Khairul Anwar. Seterusnya seluruh warisan kepimpinan AJKT Berkesam sesi 2021-2022. Dan yang dikasihi seluruh muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dimuliakan lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat lagi kita berkumpul di asrama Kedah Darul Aman ini bagi meneruskan pengajian kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zulkhairi bin Zulhasnan. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengar sebelum makan, dengar. Ya, hari ni satu mic balik. Minggu lepas dua mic. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ijtanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-17. Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja taghut serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang menggembirakan. Sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Oleh itu, gembirakanlah hamba-hambaku yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Sadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati, yang di-Pertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Ahmad Mujahid bin Zakwan, Raisa Ustazah Anissa,
barisan AJKT, pimpinan, sahabat-sahabiah, ikhwah dan akhwat, maupun yang berada di live, lihat di belakang skrin, ataupun yang berada di surau asrama Darul Aman Hayat Rashid ni lah. Semoga semuanya berada di bawah naungan dan perlindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kelas tafakuh kita, yang mana menuntut ilmu ini adalah salah satu manifestasi ataupun cara kita untuk mendapatkan hidayah, usaha kita untuk mendapatkan hidayah. Dalam ayat yang anda bacakan tadi, secara ringkasnya, Allah bagi hint bagi mereka yang ingin mendapatkan hidayah. Yang pertama sekali, antara benda yang perlu mereka buat adalah perlu menjauhi tauhid, dan mereka perlu dengar. Kalau dari mula lagi tak nak mendengar, tak nak usaha untuk mendengar, jadi bagaimanakah untuk menilai, untuk memilih jalan yang terbaik untuk mendapat hidayah? Walaupun hidayah ni, kalau nak bahas itu panjang lah. Ada hidayah yang datang kerana doa, tapi tidak cukup sekadar itu. Dalam ayat-ayat yang banyak Allah sebutkan hidayah ni perlu diusahakan. Bukan dia kita doa lepas tu datang sendiri, kita tak ada usaha. Jadi semoga kehadiran kita pada malam ini dalam pengajian ilmu ini merupakan manifestasi kita terhadap terhadap nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu cara bersyukur ialah kita menjalankan tanggungjawab iman dan Islam itu. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung kembali tafakur kita dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, karangan Al-Fadil Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Dan insya-Allah kita hari ni dah sampai separuh buku lah. Sampai separuh buku kan, separuh kitab. Dari dalam 240 surat lebih kurang, hari ni kita dah sampai surat 119. Jadi kita dah lalu dalam setahun setengahan. Mungkin setahun setengah lagi baru habis. Baik, alhamdulillah, kita semoga tafakur kita ni bukan semata-mata nak habis cepat lah. Bukan semata-mata nak habis, tapi untuk kita sama-sama faham. Dan setelah kita faham, moga kita boleh beramal lah, insya-Allah. Baik. InsyaAllah hari ini kita masuk surat 119 berkenaan dengan hukum mahkam syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-faslu tsani. Al-faslu tsani. Al-ahkamu syar'iyyah. Fasal yang kedua, iaitu hukum hakam syarak. Tentang hukum hakam syarak. Sebahagian ulama menyebutkan sebagai arkanul hukum, dan sebahagian lagi menyebutkan sebagai muqaddimatul hukum. Cuma nanti kita akan cerita kenapa disebutkan dengan istilah muqaddimah dan sebagainya ni. Cuma kebiasaan bila masuk bab ni, dia akan gunakan istilah ahkam syar'iyyah lah, hukum hakam syar'iyyah. Dan sebelum pergi lebih jauh, kita refresh sekejap. Apa takrif usul fiqh? Siapa ingat? Jangan buka depan. Depan tu tak ada. Ada, tapi dia takrif yang bukan takrif yang apa ni? Yang masyhur lah. Dia ini bukan takrif yang masyhur. Syekh bawakan takrif yang bukan masyhur di kalangan mutakallimin lah. Tapi yang ada sebut silap. Siapa dia ingat? Siapa boleh jawab?
Siapa boleh jawab anak belanja dai lah. Tak cukup? Anak belanja ni lah asir. Boleh? Tak ada? Siapa yang boleh jawab? Aku ada? Ada? Apa tak ada usul fiqh? Okay, tak apalah. Kita tanya, kita jawab sendirilah. Yang siapa yang tak catat lagi boleh catat lah. Tak ada usul fiqh. Ta'rif usul fiqh yang masyhur kita ambil daripada kalam Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam kitab Minhajul Usul ila Ilmil Usul, ataupun kita sebutkan sebagai Minhajul Baydawi. Kalau kita sebut Minhajul Nawawi, itu adalah kitab Minhajul Talibin, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tapi kalau Minhajul Baydawi itu kitab usul fiqh. Jadi Al-Imam Al-Baydawi disebutkan ta'rif usul fiqh ialah usul ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Jadi sekali Imam Baydawi disebutkan takrif ni dari tiga benda. Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan, mengetahui dalil-dalil fiqh secara ijmal. Maksudnya kita tak pergi tafsil. Dalil fiqh ni kita pergi dalil Al-Quran ni bagaimana, apa sifat dia, macam mana kalau dia zoni, macam mana kalau dia qat'i, dilalahnya, kemudian kalau hadis macam mana mutawatir, macam mana ahad dan sebagainya. Kita tak pergi detail. Hadis ni ceritanya hukum ini, hadis ni itu hukum berkenaan masalah ni. Tak, itu tafsir. Tafsir tu adalah perbahasan fiqh. Tapi kalau usul fiqh dia secara ijmal, secara umum lah. Itu yang pertama, ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan. Yang kedua, wa kaifiyatul istifadati minha, kaifiyah al-istifadah minha, cara ataupun bagaimana untuk mengambil faedah atau beristifadah daripada dalil-dalil fiqh tadi. Yang kedua, ataupun disebutkan sebagai kaifiyatul istinbat. Dalam kaifiyatul istinbat kita belajarlah berkenaan dengan nak mengenali dilalah lafziah, ataupun nak tahu mantuk, mafhum, am, khusus, mutlak, muqayyad, tu semua kita akan belajar dekat part ni. Nanti kita sampai. Kemudian yang ketiga disebutkan wahalul mustafid, keadaan orang yang mengambil istifadah tadi, iaitu perbahasan tentang mujtahid dengan muqallid. Dia bahasa benda tu. Jadi secara umumnya usul fiqh ni dia bahaskan tiga benda ni. Persoalannya, di manakah perbahasan tentang hukum hakam? Kenapa tak ada dalam takrif? Saya boleh jawab? Tak apa, anda jawab sendiri. Jadi dalam secara umumnya usul fiqh ni bincang pasal dalil, bincang macam mana nak ambil faedah daripada dalil, dan siapakah yang yang boleh mengambil istifadah daripada dalil. Kalau dalam mata warakat disebutkan dua je, dalil dengan kaifiyat istinbat. Cuma perbahasan kaifiyat istinbat tu dia akan pergi kepada sifat-sifat yang siapa yang boleh mustambit, ataupun siapa-siapa yang boleh mengambil faedah daripada dalil-dalil itu. Cuma bila kita nak tahu tentang dalil-dalil, bila kita nak tahu tentang istinbat dalil, mesti berkenaan dengan hukuman. Cuma dalam usul fiqh, hukum bukanlah subjek yang utama, tetapi hukum adalah samrah ataupun hasil daripada istinbat hukum, istinbat dalil. Jadi kebiasaannya perbahasan tentang hukum ini dalam kitab-kitab usul fiqh Turusi ataupun Mutaqaddimin, kebiasaan dibahaskan pada permulaan kitab ataupun awal kitab kebiasaannya.
Cuma dalam kitab-kitab muasirin, kitab-kitab yang contemporary, dia bahas talim sinilah. Mula dia bincang pasal dalil, lepas tu baru masuk hukum. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab sulfik yang turas, dia ada biasanya ada tiga mukadimah. Ini yang disebutkan oleh Al-Fadhil Al-Syekh Al-Fadhil Al-Syekh Dr. Abdul Fattah. Disebutkan ada 3. Dalam kitab sulfik ada 3 mukadimah. Yang pertama mukadimah kalamiah, yang kedua mukadimah lughawiyah, yang ketiga mukadimah tasawwurul ahkam. Mukadimah kalamiah ni kalau kitab yang mukadimahnya berkenaan dengan bagaimana akal nak menilai suatu perkara. Dia akan bincang dalam mukadimah tu, dia akan bincang pasal zon, akan bincang pasal waham, akan bincang pasal ilm, macam mana akal untuk nak menilai. Dia function dia ataupun tujuan dia meletakkan mukadimah kalamiah ni sebagai mukadimah adalah supaya dia memformat ataupun dia set otak kita sebelum kita bincang pasal dalil. Sebab otak kita ni akan menilai tentang dalil. Jadi dia set otak macam mana nak menerima dalil, macam mana nak menerima lafaz-lafaz. Ada mukadimah lughawiyah, bincang tentang perbahasan lughawiyah lah, bincang tentang mubtada', khabar, dan sebagainya lah, tentang hukum lughah tu. Dan ada yang ketiga mukadimah tasawwurul ahkam. Dia bincang tentang tasawur hukum ahkam dulu. Sebab usul fiqh, usul ni adalah kaedah ataupun asal kepada fiqh, bincang tertentu. Jadi fiqh ni adalah samrah dia. Fiqh ni bincang pasal hukum. Apa takrif fiqh? Siapa yang syariah tak boleh jawab, balik kita tampi. Apa dia? Apa dia takrif fiqh? Ustaz Ilham, apa takrif fiqh? Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-muktasabi bi adillatiha at-tafsiliyah. Hafal. Itu tentang hukum hakam. Maudhu fiqh tu tentang hukum hakam. Jadi dia kalau mukadimah tafsir ahkam, dia akan bincang dulu tentang perbahasan hukum hakam tasawur. Dan yang perbahasan yang kita akan masuk ni adalah sebenarnya adalah perbahasan mukadimah dalam kitab-kitab turus sebenarnya. Antara kitab usul fiqh turus yang mukadimah dia adalah untuk mukadimah tasawurul ahkam adalah kitab Imam Al-Baydawi sendiri. Ada yang kalau macam kitab Al-Luma' karangan Imam Syirazi, itu mukadimah kalamiah. Kalau mata warukat dia 3 dia. Baik. Jadi kita masuk hari ni perbahasan tentang hukum hakam syariah. Jadi kita sebenarnya seolah-olah kita mula balik. Nanti kita lepas ni kita akan recap balik tentang dalil tu. Al-kalamu 'anil ahkam syar'iyyati yanqasimu ila 4 mabahith. Perbahasan ataupun kalam tentang hukum hakam syariah ni terbagi kepada 4 perbahasan, mabahis. Al-hukmu, iaitu hukum sendiri, hukum itu sendiri. Wal hakim, siapa yang menghakimi. Wal mahkum fihi wal mahkum alaih. Ni kita akan masuk nantilah. Cuma asal perbahasan tentang hukum. Tapi bila bahas tentang hukum tu, nanti dia akan pergi ataupun tertarik kepada al-hakim, al-mahkum fihi dan al-mahkum alaih. Nanti kita akan pergi satu-satu. Al-mabhathul awal, perbahasan mabahas yang pertama tentang al-hukmu. Ta'rifuhu aqsamuhu anwa'u kulli qismin. Ta'rifnya, pembahagian dan juga anwa' jenis-jenis setiap aqsam tu. Ta'riful hukmi. Al-hukmu fil lughati al-man'u. Hukum, maksud hukum daripada segi lughah adalah al-man'u, larangan ataupun tegahan.
Ini di sudut luah lah maksud hukum tu. Wa 'indal usuliyin, di sisi usuliyin, di sisi ulama usul fiqh, huwa khitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhyiri aw al-wad'i. Iaitu apa dia di sisi usuliyin? Khitabullah, khitab Allah al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin, yang berkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, sekian mukallaf, bil iqtida', dengan tuntutan, awit takhir ataupun pilihan, awil wad'i ataupun al-wad'i, peletakan. Jadi di sisi usuliyin, hukum itu adalah khitabullah. Khitab Allah tu adalah hukum. Nanti kita tengok apa perbezaan dia hukum di sisi ulama usul fiqh dan di sisi ulama fiqh. Di sisi ulama usul fiqh, hukum itu adalah khitabullah itu sendiri. Yang mana khitabullah tu dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada tuntutan, iqtida'. Iqtida' ni ada dua lah. Buat untuk tuntutan untuk buat, iqtida' bil fi'li ataupun iqtida' bil tarki. Minta untuk buat atau minta untuk tinggal. Minta untuk buat sama ada wajib ataupun sunat. Minta untuk tinggal sama ada haram ataupun makruh. Awit takhir ataupun pilihan. Daripada nas itu, daripada kitab Allah itu sendiri, Allah memberikan pilihan. Itu berkenaan dengan harus. Awil wad'i ataupun wad'i, iaitu hukum makam wad'iyah lah. Cuma kita dari sudut bahasa Melayu kita tak ada beza. Kita sebut semua wajib-wajib, haram-haram. Tapi di sisi kalau kita gunakan istilah bahasa Arab, dia ada beza, wajib, wujub, ijab. Cuma sebelum nak terangkan perkara tu, kita tengok dulu di sisi ulama fiqh. Wa 'indal fuqaha'i huwa al-athru alladhi yaqtadhihi khitabu asy-syari' fil fa'li kal wujubi wal hurmati wal ibahati. Di sisi ulama fiqh, hukum itu ialah kesan yang menuntut ia khitab syarak. Hukum tu dari sisi ulama fiqh adalah kesan. Maudhu' dia adalah kesan. Kesan apa? Kesan yang mana khitab syarak, khitab syari', iaitu khitabullah lah. Khitabullah itu menuntut kepada kesan tadi dalam suatu perbuatan. Contohnya wujub, hal hurmah dan juga ibahah. Jadi kalau wad'i itu di sisi ulama fiqh lah. Kalau tadi ada wad'i kan, tentang sebab, syarat, mani' dan sebagainya. Jadi kita akan masuk. Fa qauluhu ta'ala ufu bil uqud, hadha an-nass al-muta'allaq bi ifa'il uqudi huwa nafsuhu al-hukmi asy-syar'i 'inda al-usuliyyin. Maka firman Allah, ufu bil uqud, penuhilah janji-janji kamu, akad-akad kamu. Jadi nas ini disebutkan nas ini yang berkaitan dengan bi ifa'il uqud, iaitu memenuhi akad, memenuhi akad-akad. Nas ini huwa nafsuhu al-hukmu syar'i. Nas ini sendiri adalah hukum syarak di sisi usuliyyin. Wa athruhu wa huwa ma yaqtadihi min wujubil ifa'i bil uqudi huwa al-hukmu indal fuqaha. Wa athruhu, dan kesannya, iaitu ma yaqtadihi min wujubil ifa'. Kesannya, kesan kepada nas ini tadi, iaitu apa yang merangkumi daripada kewajipan atau wajibnya menyempurnakan atau memenuhi akad-akad kita. Itulah hukum di sisi fuqaha. Nas tu sendiri di sisi ulama usuliyyin adalah hukum, tapi di sisi ulama fiqh adalah kesan daripada nas itu yang disebutkan sebagai hukum, yang disebutkan sebagai wujub, hurmah dan ibahah.
Wa mithluhu wa aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikan solat, tunaikan zakat. Jadi di sinilah datangnya perbezaan istilah antara ijab, wujub dan wajib. Kalau di sisi ulama usul fiqh tadi, nas itu sendiri datang sebagai hukum. Maka itulah yang disebutkan sebagai ijab. Kalau berkenaan dengan nas yang iqtida' talabul fi'il lah, talabul fi'il jaziman, itu ijab, iaitu kalau kita nak translate kan secara literalnya pengwajipan. Pengwajipan, iaitu, tapi dia sebenarnya tak boleh translate sebab itu adalah istilah usuliyah, istilah dalam usul fiqh sendiri. Nas tu sendiri datang sebagai hukum yang disebutkan sebagai ijab. Ijab tu adalah hukum, istilah hukum bagi ulama usul fiqh. Al-ijab itu adalah istilah hukum wajib bagi ulama usul fiqh. Sebab tu ijab tu adalah kitabullah. Adapun wujubun. Wujub itu adalah hukum ataupun samrah yang kita sebutkan tadi. Hukum ataupun buah ataupun hasil daripada dalil ataupun nas syarak itu tadi. Jadi kita sebutkan wujub itu adalah hukum. Adapun wajib, wajib itu adalah apa dia? Wajib itu adalah fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Wajib itu adalah perbuatan mukallaf yang bersifat dengan hukum tadi. Maka kalau disebutkan hukmus solat, wujub ke wajib? Wujub. Dia bincang pasal hukum. Hukum solat itu adalah wujub. Adapun as-solatu wajibun. Dia tak sebut as-solatu wujubun. Kalau itu dari sudut lughah dia macam betul, tapi dari sudut istilah usul fiqh salah. Jadi sebab ijab tu adalah fi'lul mukallaf itu sendiri. As-solatu wajibun. Solat itu wajib, tapi hukum solat itu wujub. Ni kefahaman istilah. Dapat tak? Dapat. Okey, sebab tu kalau perasan ulama usul fiqh kalau tulis dalam kitab usul fiqh, dia akan maksudnya bukan berhati-hati, memang akan membezakan istilah-istilah tu dalam setiap ayatnya. Sebab tu disebut tadi, kalau di sisi ulama fiqh disebut contoh-contohnya adalah kal wujubi wal hurmati wal ibahati. Okey, tadi tu wujub. Macam ni kalau apa? Kalau hukum yang lain. Secara umumnya kita ada 5 hukum. 5 hukum kan? Ukhud. Ijab. Tadi wujub. Nampak kan? Okey, ni ijab. Kalau sunat macam mana? Nadbu. Hukumnya apa? Hukum apa? Hukum nadbu juga. Fa'al dia baru mandub. Dapat Okey. Kalau haram macam mana? Tahrim. Ini adalah kitabullah. Tahrim ni adalah kitabullah. Dari sisi ulama usul fiqh. Hukum di sisi ulama usul fiqh. Kalau hukum sisi ulama fiqh apa? Hurmah. Fi'il mukallaf haramun. Okey, makruh. Tadi ikrah. Karahah. Hukum karahah juga.
Fi'il mukallaf makruh. Okey, harus ibahah. Hukum dia ibahah juga. Ibahah. Fi'il mukallaf ibah. Mubah. Okey, jadi ingat ini kitabullah. Kitabullah ataupun di sisi ulama usul fiqh inilah hukum, iaitu kitabullah itu sendiri. Adapun di sisi ulama fiqh, hukum itu adalah samrah kepada nas syarak itu sendiri. Disebutkan istilah dia begini: wujub, nadab, hurmah, karohah, ibahah. Adapun wajib, mandub, haram, makruh, mubah ni adalah istilah untuk fi'lul mukallaf yang bersifat dengan hukum tersebut. Okey, faham ya? Cuma kalau tahrim ni kadang-kadang disebutkan sebagai hazar. Hazar dengan mahzur. Hazar hukum, mahzur fi'l mukallaf. Okay, sekarang ni dapat Kita tengok lagi contoh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu subhanahu wa la taqrabuz zina al-muta'allaqu bin nahyi 'aniz zina huwal hukmu 'inda al-usuliyyin. Dan ayat wa la taqrabuz zina ni berkaitan dengan larangan daripada zina. Itu adalah hukum di sisi ulama usul fiqh. Wa athruhul mutarattabu alaihi huwa hurmatu zina huwal hukmu 'inda al-fuqaha. Dan kesan kepada nas ini tadi yang datang ataupun yang terbina ke atasnya, iaitu pengharaman ataupun haramnya zina, ialah hukum di sisi ulama fiqh. Iaitu ayat wala taqrabuz zina ini adalah tahrimuz zina ataupun hukum di sisi ulama usul fiqh. Adapun samrah kepada ayat ni tadi, iaitu haramnya zina, hurmatuz zina, ini adalah hukum di sisi ulama fiqh. Wa mithluhu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kamu mencela satu kaum. Jadi sebab tu kalau perbahasan usul fiqh dia datang, perbahasan nanti al-amru yufidul wujub. Kalau khitab tu datang dengan bentuk perintah, maka ini adalah yufidul wujub, menandakan kepada wajib. Jadi sebutkan sebagai, kalau ayat yang perintah, ijab. Adapun perbahasan kalau ada korinah lain yang datang selain daripada wajib tu, itu nanti kita akan masuklah. Adakah al-amru bil wujub ke al-amru bin nadab ke al-amru bil ibahah, itu semua nanti kita masuk insya-Allah. Wa qawluhu azza wa jalla fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maqtadat bih. Al-muta'allaqu bi akhdhi zawji badalan malian. Ayat ni tadi berkaitan dengan suami mengambil harta gantian min zaujatihi muqabilu tatliqiha huwal hukmu 'inda al-usuliyyin. Daripada mengambil ayat yang berkenaan, ayat ini berkenaan dengan seorang suami mengambil harta gantian daripada isterinya sebagai gantian kepada talaknya, talak isterinya. Ini ayat ni sendiri, itu adalah hukum di sisi ulama usuliyyin. Wa athrul mutarattab alaihi, adapun kesan yang terbit daripada ayat ni, wa huwa ibahatu audil khulu', iaitu harusnya gantian ataupun balasan kepada khulu'. Khulu' ni apa? Tebus talak lah, istilah bahasa Melayu dia mudah cerita. Contoh, isteri minta cerai kat suami. Okey, kau nak cerai, boleh kau pulangkan balik mahar. Ataupun orang Melayu sebut mas kahwin lah kan. Pulangkan balik mas kahwin. Okey, dapat mas kahwin,
boleh dapat cerai. Okey. Jadi ayat ni sendiri adalah hukum bagi ulama sufi. Adapun asal daripada ayat ni, samrah daripada ayat ni, iaitu keharusan audul khulud tadi adalah hukum di sisi fuqaha. Wa mithluhu wa idza halaltum fastadu. Apabila kamu telah bertahallul, maka berbululah. An-nassu nafsuhu huwal hukmu al-usuli. Nas ini sendiri adalah hukum usul, hukum usuli, hukum bagi usul ulama usul fiqh. Wa ibahatu saidi lin-nasi ba'da tahalluli min al-ihrami huwal hukmul fiqhi. Dan harusnya berburu kepada manusia selepas tahallul daripada ihram, itu adalah hukum fiqh. Wa khitabullah ta'ala aw kalamuhu yashmilu mubashirin minhu wa huwa al-Quran. Dan khitab Allah ini ataupun kalamnya merangkumi al-mubashir ataupun direct daripada Allah itu sendiri, minhu, daripada Allah, minallah ta'ala, wa huwa al-Quran, iaitu Quran. Au biwasitatin, ataupun dengan wasitah, pertengahan, wa huwa as-sunnatu wal ijma'u wal qiyasu wa baqiyatul adillah, dan juga ijma', dan juga qiyas, dan juga dalil lain yang kita dah bahas sebelum ni. Jadi disebutkan kitab Allah ni ada yang direct, iaitu Al-Quran, adapun bukan direct, iaitu melalui pertengahan, iaitu melalui Nabi, ijma' dan selainnya. Fa kullu wahidin min hadhihi al-adillati huwa al-hukmu syar'iyyu 'inda al-usuliyyin. Maka semua ataupun setiap satu daripada dalil ini adalah hukum syarak di sisi usul ulama usul fiqh. Ayat-ayat daripada Al-Quran, hadis-hadis Nabi, semua lafaz-lafaz ataupun nas sendiri adalah hukum di sisi ulama usul fiqh, yang kita sebutkan istilahnya sebagai tadi tu, yang 5 tu: ijab, nadab, tahrim, karahah, dengan juga ibahah. Itu adalah hukum usul fiqh, nas tu sendiri. Faham okey. Fa qauluhu alaihi salatu wassalam la yarithul qatil. Ni dia bawakan contoh daripada hadis Nabi pula. Tadi ada daripada Al-Quran. Maka sabda Nabi SAW tidak mewarisi seorang pembunuh. Hadha an-nassu nafsuhu al-muta'allaqu bi wad'il qatli mani'an min al-mirathi huwa al-hukm al-wad'i 'inda al-usuliyyin. Jadi nas ini sendiri yang berkaitan dengan wad'il qatli, peletakan bunuh itu sebagai mani', peletakan bunuh itu sebagai penghalang daripada mendapatkan harta pusaka. Jadi nas itu sendiri adalah hukum wad'i di sisi ulama usul fiqh, ataupun kita boleh sebutkan hukum wad'i ini adalah hukum yang wad'i ini wadu'a, letak, iaitu hukum yang Allah letakkan. Memang Allah letak begitu sebagai neraca ataupun timbangan untuk menentukan hukum. Nanti ana akan tunjuk sikit lah, atau cerita sikit, buat apa ni, mind map sikit. Wa athruhu al-mutarattab alaihi aw alladhi yang yaqtadihi wa huwa al-hurman min al-irath min huwa al-hukmu 'inda al-fuqaha. Adapun kesan yang muncul, terbina di atasnya, yang mengkehendaki ataupun yang merangkumi haramnya daripada mendapat waris, itu adalah hukum di sisi fuqaha. Dia ada sebab kenapa ulama ataupun penulis dia menggunakan istilah yaqtadi ni. Cuma perbahasan tu dia agak dalam sikit. Dia nanti dalam perbahasan dilalah lafziah belakang sikit.
Cuma untuk sekarang ni fahamnya gitulah. Kalau nas itu adalah nas ni secara datangnya kita faham bila kita baca la yarisul qatil. La ni la nafiyah, tidak mewarisi pembunuh ni. Bila kita faham secara tabadur dalam zihin kita, secara sekali lalu dalam kita punya pemikiran atau otak kita ni, memang diletakkan orang yang bunuh ni tak boleh terima waris, tak boleh terima miras. Jadi bila bunuh tak boleh terima miras, itu adalah mani'. Dia tak cakap pun haram secara jelas, ataupun pembunuh jangan menerima waris, tak. Jadi bila gunakan usul itu adalah wad'i, hukum wad'i yang diletakkan sebagai mani'. Itu di sisi ulama usul fiqh, iaitu nas itu sendiri. Adapun kefahaman sebalik nas itu, iaitu bila membunuh itu adalah larangan ataupun menjadi mani', halangan, bukan larangan, halangan kepada menerima miras tu, difahami di sebalik ayat itu, hukumnya itu hukum orang yang membunuh untuk menerima miras daripada yang dibunuh itu adalah haram. Maka hukum haram itu, hurmah itu adalah hukum di sisi fuqaha. Wa mithluhu la yaqbalu Allahu salatan min ghairi tuhurin yatadammanu ja'alut taharati syaratan lis-salati. Hadis Allah tidak menerima solat mereka yang tidak bersuci. Mereka yang tidak suci, yatadamman, menjamin ataupun mengkehendaki daripada hadis itu tadi, menjadikan taharah ni sebagai syarat kepada solat, syarat kepada solat. Jadi itu adalah nas ni sendiri adalah hukum wad'i, iaitu syarat, hukum wad'i, syarat kepada perlunya bersuci ketika solat. Tapi nas ni tidak secara sekali baca kita tak secara bacanya tidak mendatangkan hukum wajib bersuci secara bacanya. Dia mungkin 2 ke 3 kali baca ataupun kefahaman dalamnya sikit baru kita faham. Bila letakkan syarat, maka tak boleh nak tak nak kena buat syarat tu. Jadi nak kena buat syarat tu maksudnya wajib. Adapun wajib bersuci untuk bersolat itu adalah hukum fiqh. Adapun nas yang datang tu, nas sendiri adalah hukum di sisi ulama usul fiqh. Sebab tu perkataan yaqtadi, yatadamman tu dia sebenarnya dia ada penggunaan spesifik. Kalau dalam siapa yang dah belajar mantik, lah, biasa dalam mantik dia depan-depan sikit. Kalau kita tak depan-depan sikit, dia akan bahas tentang dilalah lafaz, iaitu dilalah dilalah iqtida', dilalah mutabaqah, dilalah lupa dah, dilalah mutabaqah, dilalah tadammun dengan dilalah iltizam. Semua ni dia ada kaitan sebenarnya, cuma ana tak masuk detail hari ni lah. Baik. Ya, laju sikit, kita habiskan sikit lah. Wal muradu bil iqtida'i at-talab. Dan apa yang dikehendaki dengan iqtida', lafaz iqtida' yang kita sebut sebagai tadi dalam takrif itu kan, bi af'alil mukallafin bil iqtida'i wa tahkir awil wad'i. Apa yang dikehendaki dalam perkataan iqtida' itu adalah at-talab, at-talbu, iaitu minta apa, sawaun akan talabal fi'li am talabat tarki, talabal fi'lu atau am talabat tarku. Sama ada minta buat ataupun minta untuk tinggalkan. Cuma kalau dalam kitab-kitab yang mutaakhirin yang
dia akan guna tolabal kaf. Dia tolabal fa'al, minta buat, dan juga tolabal tarku ni dalam kitab-kitab terus yang mutaqaddimin dia akan guna istilah minta tinggal, tolabal tark. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang mutaakhirin sikit, dia akan sebut tolabul kaf, minta untuk tahan, kaf, tahan. Kenapa disebut kaf? Sebab kalau kita kata tolabul tarku, minta untuk tinggal. Jadi kalau kita kata sekarang ni kita tidak berzina, adakah kita sentiasa mendapat pahala berzina? Adakah kita sentiasa mendapat pahala tidak berzina? Sekarang ni kita tidak minum arak, adakah kita sentiasa dalam keadaan mendapat pahala tidak minum arak? Sebab kita tinggalkan. Jadi sebab tu datang istilah tolabul kaf, minta untuk tahan. Itu maksudnya bila kita akan dapat pahala tinggal tu, iaitu bila godaan itu datang. Atau dalam keadaan kita diberikan peluang untuk minum arak, dihidangkan arak, kita tinggalkan, maka waktu itulah dapat pahala tu. Itu istilah tu, cuma istilah je lah. Wa talabal fa'al in kana jaziman fahuwal ijab. Dan minta buat sekiranya dia jaziman, kuat ataupun kukuh, maka ia adalah ijab. Kalau kitabullah tu dia talabal fa'al jaziman, maka itulah ijab. Wa in kana ghairu jaziman, wa in kana ghairu jazimin fahuwa nadbu. Kalau minta buat itu yang tidak jazim, yang tidak kukuh, tidak kuat, maka ialah nadbu, iaitu sunat. Wa talabat tark in kana jaziman, minta tinggal kalau dia jazim, kalau dia kukuh kuat, fahuwa tahrim. Wa illa fahuwa karahah. Kalau tidak kuat, tidak jazim, iaitu karahah. Jadi ini kitabullah. Kitab tu kalau datang dalam bentuk minta buat ataupun minta tinggal. Kalau minta buat dan minta buat yang jazim, yang kukuh, yang kuat, maka itulah ijab. Kalau kitabullah tu datang talabal fa'al, minta buat, ghair jazim, tak kuat, itu adalah nadab. Kalau minta tinggal, kuat, jazim, itu adalah tahrim. Kalau kitabullah tu datang, kitab tu minta buat, minta tinggal, ghair jazim, maka itu adalah karahah. Wal muradu bit takhir, dan apa yang dikendaki dengan perkataan takhir tadi, kitabullah al-muta'allaq bil af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir. Apa yang maksudnya takhir tadi adalah al-ibahah, keharusan. Wa huwa istiwa'ul fa'li wa tarki, iaitu sama level antara minta buat dan juga tinggal. Sama level. Kitab tu datang memberikan pilihan, dan pilihan itu adalah nak buat boleh, tak buat boleh, sama level. Fatadkhulul ahkamul khamsatu at-taklifiyatu fi at-ta'rifi bi qaidayil iqtida'i wa at-takhir. Maka masuklah hukum hakam yang 5, hukum hakam taklifi yang 5 itu pada takrif. Itu tadi dengan ikatan, dengan 2 ikatan, biqaidi. Kenapa biqaidai? Kenapa tak ada nun? Sebab apa? Yalah, azaf. Sebab apa dia azaf? Mudhaf, sebab dia mudhaf. Iaitu dengan 2 ikatan, iaitu apa dia? Ikatan iqtida' dan takhir. Jadi hukum taklifi berkaitan dengan 2 tu. Wal muradu bil wad'i, adapun apa yang dikendaki dengan wad'i itu adalah ja'ala syai'i sababan li syai'in akharin aw syartan lahu aw mani'an minhu aw sahihan aw fasidan aw azimatan aw rukhsatan. Apa yang dikendaki dengan wad'i itu adalah menjadikan sesuatu, kita Allah tu datang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab
kepada sesuatu yang lain, ataupun syarat kepada sesuatu yang lain itu tadi, ataupun penghalang daripada sesuatu itu yang lain, ataupun dia nak cerita benda itu sahih, atau benda itu fasid, atau benda itu azimah. Azimah ni secara lughah dia tetap, ambil asal ataupun tetap, ataupun rukhsah, kelonggaran. Azimah ni dia lawan kepada rukhsah lah. Wahadhihi anwa'ul hukmi al-wad'i. Yang ini semua adalah jenis-jenis hukum wad'i. Jadi hukum wad'i dia akan bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Faqaluhu ta'ala aqimis salah liduluki syams ila ghasaqil lail. Hadzal kalamu nafsuhu minasyari' wal hukmul usuli al-wad'i. Jadi buat contoh lagi ayat Quran tentang duluki syams ni tadi. Jadi kalam ini, kalamullah ini sendiri adalah hukum usuli al-wad'i. Bila ayat ni kita dapati Allah sebutkan tunaikan solat pada gelincirnya matahari, menunjukkan gelincir matahari tu dulu ke syams ni waja'ala duluki sababan liwujubi solah. Menjadikan duluk syams tu apa nak sebutnya duluk syams tadi? Gelincir. Gelincir matahari sebagai sebab wajibnya solat. Wa syaghala dhimmatil mukallafi biha huwal hukmul fiqhi. Nas yang datang yang menceritakan tentang duluki syams ni sebagai sebab kepada wajib solat, nas itu sendiri adalah hukum di sisi ulama usul fiqh. Adapun samrah daripada nas ni tadi iaitu wajib solat ketika gelincir matahari apabila dah duluk syams ni, itu adalah hukum di sisi ulama fiqh. Faham wa hakadha yatabayyanu anna al-hukm al-usuli huwa an-nass asy-syar'i nafsu. Maka jelaslah, dijelaskan bahawasanya hukum usuli itu ialah nas syarak itu sendiri. Wal hukmul fiqhi huwal athru alladhi yaqtadhihi an-nas nasu syar'i. Adapun hukum fiqh itu adalah athar, kesan ataupun hasil daripada apa yang dikehendaki oleh nas syarak. Wal ma'na al-awwalu huwal muwafiq. Makna yang pertama tadi adalah menepati listilahi rijalil qada'i al-mu'asir. Makna yang pertama iaitu makna nas itu sendiri datang sebagai hukum. Dia selaras ataupun sepakat ataupun sama dengan istilah rijalul qada'. Rijalul qada' ni, rijalul qada' al-mu'asir ni macam peguam ataupun pesuruhjaya guaman lah. Sebab kalau dari sisi undang-undang, nas ataupun matan ataupun kata-kata daripada enactment dan juga akta atau ordinance itu sendiri adalah hukum bagi peguam-peguam. Dia bukan peguam tu datang hukum gitu saja, tapi enactment itu adalah menjadi hukum bagi peguam-peguam untuk menjatuhkan hukum. Jadi sama macam kitabullah tu adalah hukum bagi ulama-ulama usul fiqh. Dia buat perbandingan situlah. Faham cuma ada bezalah enactment, akta, ordinance tu semua. Jadi kalau akta tu adalah undang-undang yang digubal ataupun dibuat di parlimen. Kalau enactment di Dewan Undangan Negeri. Kalau ordinance sama macam
Dia sama macam enactment, cuma dia di Sarawak. Dewan Undangan Negeri semua negeri Malaysia kecuali Sarawak dia guna enactment. Adapun Sarawak dia guna istilah ordinance. Ini istilah undang-undang lah. Kita ambil tahu sikit lah. Sebab ada orang sebelum ni bila waktu isu pasal enactment syariah yang kena cabar tu dengan golongan liberal, disebutkan Akta Syariah. Dia tak ada Akta Syariah lagi lah sekarang ni. Dia ada enactment syariah. Sebab undang-undang tentang keagamaan tu dia letakkan bawah Sultan Negeri-Negeri. Jadi bila bawah Sultan Negeri-Negeri, dia digubal di Dewan Undangan Negeri. Bila digubal di Dewan Undangan Negeri, maka dia guna istilah enactment. Jadi enactment jenayah syariah. Sikitlah pengetahuan umum. Siapa yang nak masuk bidang undang-undang lepas ni boleh lah. Fahum yaksuruna bil hukmi nafsun nafsi as-sadiri minal qadi. Maka mereka memaksudkan dengan hukum itu nafsun nas as-sadir, nas yang datang itu sendiri daripada qadi. Maksudnya kat sini kalau ikut buku ni, kalau kitab ni doktor dia tulis, syekh dia tulis qadi tu yang membuat enactment tu. Cuma dalam undang-undang Malaysia dia bukan macam itulah. Enactment tu digubal oleh golongan-golongan apa nama, eksekutif lah, golongan eksekutif, iaitu ADUN, Dewan Undangan Negeri. Cuma cadangan-cadangan tu dibawa atau dicanangkan oleh peguam-peguam lah biasanya. Lidha yaqulun mantiqul hukmi kadha. Logik satu hukum ni sebegini. Lakin istilahul fuqaha aula wa awdah litafarraqati bainan nassi dhatihi wa athrihi. Akan tetapi istilah fuqaha itu adalah lebih aula dan juga lebih jelas untuk membezakan di antara nas secara zatnya itu sendiri dan juga athar nas itu. Jadi kalau kita ambil istilah fuqaha ni, kita lebih mudah faham untuk membezakan antara nas dan juga hukum, iaitu asal daripada nas. Au bainal hukmi asy-syar'i wa dalilihi, ataupun di antara hukum syarak itu dan juga dalil kepada hukum syarak itu. Alladhi yadullu alaihi, yang menunjukkan kepada hukum syarak itu tadi. Min Quran atau sunnah atau ijma' atau qiyas. Jadi cara ringkasnya mudah fahamnya, nas yang datang itu adalah yang kita sebutkan sebagai istilahnya ijab, nadab, tahrim, karahah, ibahah, ni semua adalah nas itu sendiri adalah hukum di sisi ulama usul fiqh yang menggunakan istilah-istilah tadi. Adapun di sisi ulama fiqh, hukum itu adalah samrah ataupun asal daripada nas itu sendiri. Dan biasanya sekarang ni kita akan guna lebih menggunakan istilah daripada fuqaha. Cuma secara kesimpulannya macam ni lah, istilah-istilah yang digunakan. Satu kena bezakan penggunaan istilah ni lah. Walaupun kadang-kadang kita guna nampak macam betul seluruhnya kan, macam as-solatu wujubun kan, macam betul kan, mubtada cukup, khabar cukup lah. Tapi istilah tu tak betul. As-solatu wajibun baru betul. Jadi secara kesimpulannya lah, ni nak buat kesimpulan. Nak buat kesimpulan atau dan juga sebagai persediaan untuk kelas depan ni lah. Jadi perbahasan tentang ahkam ni, ahkam ni ada dua, iaitu taklifi dan juga wadi'i. Okey. Di wadi'i ni ada dua. Kita ada iqtida dan juga
takhir. Okey, iktidad ni ada talabal fa'al dan juga talabal tar. Ada jazim, jazim. Ni pun ada dua. Okey, jazim ni apa dia? Ha? Ijab ke wujub? Ha. Ijab. Ghairu jazim? Kalau jazim? Tarku jazim? Kalau ghairu jazim? Karaha. Kita akhir ibahah. Okey. Kalau kau tengok ada berapa? 7. Secara asas ni dia terbagi pada 3. Yang pertama yadharu bihil hukum, yang terzohir dengannya hukum, iaitu 3. Sebab mani' syarat. Jadi daripada sebab ni akan zahir hukum wajib ataupun sekian. Daripada mani' ni terzahirnya hukum larangan ataupun haram ataupun karaha. Dia bersyarat ni terzahirnya hukum wajib suatu benda tu. Ini maksudnya. Itu hukum taklifi ni tadilah. Yang kedua berkaitan dengan muta'alliqatun bin nufudh wal i'tidad. Yang berkaitan dengan nufuz dan i'tidad. Istilah nufuz dan i'tidad ni kita akan jumpa nanti dalam perbahasan sahih dan juga fasid ataupun batil. Perbahasan ni. Jadi perbahasan sahih, fasid, batil ni berkaitan dengan nufuz dan i'tidad. Cuma kita tak masuk lagi lah. Jangan tebut dulu. Nufuz ni dia secara istilah sebut seringkas. Nufuz ni adalah bila sesuatu tu dia nafis, dia terbina ataupun sahnya berlakunya kesan terhadap sesuatu yang dah nafis tu. Akad, kalau akad tu nafis, maksudnya akad tu dah berlaku perpindahan pemilikan. Sebab tujuan akad itu adalah untuk memindahkan pemilikan. Kalau akad kahwin, boleh beri simta. Contoh dia. I'tidad ni adalah cukup untuk tunaikan kewajipan, cukup untuk memenuhi perintah. Jadi kalau sahih ni kita kata sah, akad satu perbuatan tu sah, maksudnya dah terlepaslah hukum wajib untuk kita lakukan benda tu. Kena nanti sekali lagi kalau tak dapat nanti kita akan pergi di sekali bila masuk bab ni. Yang ketiga ni muta'alliqatun tidak uzur dzai ke dzal kan? Betul. Okey, yang ketiga yang berkaitan dengan ibtidak dan juga uzur. Iaitu perbahasan tentang azimah wa rukhsah. Okey, jadi secara asasnya beginilah bahagian dia. Azimah ni hukum permulaan yang didatangkan.
Adapun rukhsah ni adalah keuzuran daripada hukum yang datang mula-mula itu tadi. Saya ringkas begitulah, dah faham. Cuma nanti kita akan pergi detail bila kita dah masuk sampai sini. Cuma ni daripada surat jumhur lah. Kalau mazhab Hanafi ataupun ulama Ahnaf, dia bukan 5. Taklifi dia bukan 5 tapi 7. Dia akan bezakan dekat wajib dengan fardu. Wajib dengan fardu, kemudian dia akan bezakan dekat karohah ni ada karohah tanzih tahrim. Siapa tahu beza dia? Wajib fardu apa? Beza wajib dengan fardu kalau ulama Hanafiyah. Kalau fardu talabul fa'il jaziman dengan dalil qat'i. Adapun wajib talabul fa'il jaziman dengan dalil bidalil zanni, dalil zanni. Tahrim dengan karohah tahrim dengan karohah tanzih sama. Yakin dekat macam ni tak faham? Boleh jawab? Karohah tanzih ni sama je macam pengertian karohah di sisi jumhur lah, iaitu talabat tark ghairu jazim. Adapun karohah tahrim ni talabat tark jaziman, minta tinggal yang jazim, tapi dengan dalil zonni. Dalil zonni. Adapun tahrim minta tinggal jaziman dengan dalil qat'i. Ini di sisi ulama Hanafiyah lah. Jadi jangan pening-pening sangat. Kalau yang macam baru pernah dengar istilah ni, jangan pening-pening sangat. Tulis dulu atau bertangkap dulu. Lepas ni nanti kita boleh ulang kaji balik. Cuma di sisi ulama jumhur 5 ni lah. 5 ni. Cuma kadang-kadang ulama ni membawakan takrif, dia bukan khitab. Dia bawakan kesan daripada khitab tu. Itu contoh kalau wajib, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa. Sunat kalau buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Dan seterusnya. Semua kita belajar adalah biasa sekolah rendah belajar macam tu kan. Itu pentakrifan daripada sudut yang lain lah. Cuma kesimpulannya begini. Dan nanti akan jumpa satu lagi istilah, iaitu khilaful aula. Khilaful aula. Istilah ni nak bagi kat kalian untuk study dulu. Kita akan jumpa lepas ni insya-Allah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Okey, ada soalan apa? Kalau yang kat live tak jelas nanti yang ada ambil gambar tu nanti share lah ataupun tulis balik yang lawan tulis sana ni cincaya. Nanti tulis balik lawan kat kertas, share dekat sahabat-sahabat tu. Sebab marker dia marker hot. Jadi kalau anda tulis hot nanti lambat pula. Tak ada soalan Hot ada? Tak ada ikhwah? Tak ada jadi kalau tak ada, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada anda sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah. Kalau ada apa-apa teguran ataupun kesalahan daripada anda, jangan segan silu untuk tegur lah. Boleh PM dan sebagainya. Kalau nak tanya pun boleh PM, tak ada masalah. Atau nak bincang. Jadi nak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senang kembali, semerahkan kembali kepada pengacara majlis. Diminta kepada tuan pengisi ke tempat yang disediakan. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas pembentangan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh pada malam ini.
Alhamdulillah. Semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan sebentar tadi, dan dapat juga sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tiada bersama kita pada malam ini. InsyaAllah, marilah kita sama-sama tangguhkan tafakkur fiddin kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As.